wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruhu wa natubu ilayhi wa nastaghfiruh wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa 'azimana Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahmatul muhdah wan ni'matul mufdah was siratul munir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wal muhtadin bi hadi ila yaumiddin, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jadi alhamdulillah hari ini kita dapat menyambung kembali kuliah siri yang ke-15. InsyaAllah pada hari ini kita hanya akan membaca tafsir. Kita akan habiskan tafsir surah Al-Falaq dan kita akan masuk sedikit tafsir surah Al-Ikhlas. Yang surah Al-Ikhlas tu dia boleh masuk separuh surah kalau kita straight begini. Jadi sekadar untuk kita mengingati kembali, kita dalam perbincangan surah Al-Falaq dan surah An-Nas ini, satu perkataan yang biasa kita sebut adalah mu'awwidhatain. Mana siapa yang datang surah An-Nas dulu, Al-Falaq dia belum lagi sempat, maknanya kita masih lagi dalam perbincangan mu'awwidhatain. Dua surah yang mana Al-Falaq dan An-Nas ini telah diberi satu istilah khusus lah, diberi satu nilai khusus. Yang mana kalau kita tengok dalam tafsiran minggu lepas, kita telah membaca sehingga ayat yang ke-3 ayat ke-3. Betul. Jadi untuk kita tengok balik, sekadar nak bagi ingat, awal surah ini, surah Makkiyah ini, surah Al-Falaq ini, dia mengajarkan kepada kita tentang bagaimana cara untuk kita ni meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam beberapa perkara. Pertama sekali, kita minta berlindung daripada kejahatan makhluk-makhluk. Keduanya, kita minta berlindung daripada kejahatan malam. Masuk kejahatan malam ini maknanya bahaya-bahaya yang ada pada waktu malam apabila masuk waktunya. Baik. Kemudian seterusnya adalah kita minta perlindungan daripada bahaya orang yang benci dengan kita, orang yang dengki dan juga ahli sihir. Okey, baik. Kemudian dalam tafsiran yang pertama, kita dah tengok makna Al-Falaq sendiri. Makna Al-Falaq yang mana dia kalau tengok makna Al-Falaq pada asasnya dia adalah maknanya belahan. Pecahan, belahanlah. Okey. Diberi gambaran kepada situasi yang berlaku ketika mana nak masuk waktu subuh. Nak masuk waktu subuh ni ada sedikit warna cahaya cerah di ufuk timur. Maka di situ orang Arab pun sebut Al-Falaq itu sebagai subuh atau subuh lah. Itu kita dah bincang dari segi bahasa ni. Di dalam tafsiran ni kalau kita tengok, Allah Subhanahu Wa Taala ini telah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta perlindungan daripadanya, daripada keadaan-keadaan tersebut tadi. Baik. Okey, kita terus pada ayat yang ke-45. Ayat 45 dah. Ayat 45 kita berhenti minggu lepas. Kita dah sebut bahawa ayat yang kedua dan ketiga ada kaitan. Ayat keempat dan kelima ada kaitan. Ayat kedua dan ketiga ada kaitan sebab apa? Sebab kaitannya tentang bahaya-bahaya yang berlaku itu biasanya berlaku pada waktu malam. Itu kita boleh tengok balik lah. Cuma ayat yang keempat dan kelima, wa min syarri hasidin idza hasad, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, ay wa min syarri sawahilil lawati ya'qidna 'aqdan fi khuyutin wa yanfuthna aw yanfakhna fiha liyadurru ibadallah bisihrihim
wa yufriqu bainar rajuli wa zawji. Baik. Kalau tengok dari segi terjemahan, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, daripada apa dia tersebut tiupan-tiupan. Ada di siapa dia ni? Ahli sihir. Di mana ahli sihir? Kita tengok dalam ayat ni. Tiupan tersebut daripada mana? Dia tiup ke mana? Simpulan-simpulan. Okey, yang ni yang kalau kita baca terjemahan saja kita tak dapat nak faham apa sebenarnya. Di sini kalau kita tengok, ai wa min syarri sawahil lawali, daripada kejahatan sihir yang dibuat oleh siapa? Oleh ahli sihir, yang mana mereka ni tiup. Cerita dia begini. Diriwayatkan Syekh Ali As-Sabuni dia telah membawa pandangan daripada Bahrul Muhit tentang sebab nuzul Muawwidhatayn. Kenapa turunnya surah ini? Dia ada kisah yang mana di sini ada khilaf pandangan, yang mana kisahnya berkenaan dengan Rasulullah SAW itu disihir. Ada ulama yang setuju. Contoh Al-Imam Al-Qurtubi, dia sebut dalam tafsirnya Rasulullah ni boleh disihir. Tapi Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala dia menolak perkara ini. Dia kata mustahil Rasulullah SAW boleh disihir. Sebab apa? Imam Ibn Katsir mengatakan bahawa riwayat yang mengatakan bahawa Rasulullah SAW ini boleh disihir adalah riwayat yang matruk. Matruk ini maknanya riwayat yang boleh ditolak. Tetapi hadis ini kalau kita tengok adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau dalam tafsiran ini, Syekh Ali As-Sabuni membawakan hadis bersama Bukhari tersebut, yang mana diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW telah pun disihir oleh seorang Yahudi daripada Bani Zuraid. Disebut dalam tafsiran ini, yang mana namanya Lubayd bin Al-A'sam. Kalau tengok, kalau orang Melayu kadang tu disebut sebagai Labid bin Al-A'sam. Jadi qala fil bahri wa sababu nuzul al-Muawwidhatayn qissat Lubayd bin Al-A'sam alladhi sahha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia telah pun menyihir Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW ini dia tak bila dia kena sihir tu dia tak sedar apa yang dibuat. Maknanya hilang kawalan lah, hilang kawalan. Walaupun ada khilaf, kita baca juga sebab nuzul yang ada ni. Kemudian turunlah ayat ni. Turunlah ayat ini. Jadi fa'adzalat 'alaihi al-mu'awwidhatayn faja'ala kullama qara'a ayatan in halat 'uqdatan. Maka akibat daripada peristiwa tersebut, maka turunlah Muawwidhatayn, surah ni, Al-Falaq dan surah An-Nas. Jumlah surah ni sebut ada jumlah ayatnya, Al-Falaq ada 5, An-Nas ada 6. Jadi ada 11 ayat. Kenapa 11 ayat? Cerita Muawwidhatayn sebab dalam sihir tersebut Rasulullah SAW telah pun diikat dengan ada sihir tersebut, ada sebelah kayu yang mana diikat dengan sebelah simpulan, umpama begitulah. Jadi mana ada 11 ikatan yang mengikat Rasulullah SAW. Maka setiap kali Rasulullah baca sekali Muawwidhatayn, Al-Falaq dan An-Nas, baca sekali, maka terurailah satu simpulan. Wa wajada fi nafsihi khiffah. Maka Rasulullah rasa setiap kali baca habis Al-Falaq An-Nas tambah ringan. Kemudian baca lagi, tambah ringan lagi. Putus lagi yang kedua dan ketiga. Ceritanya begini, kalau kita tengok cerita panjang. Sebelum kita kata turunnya surah tersebut, apabila disihir, Nabi SAW ini telah pun beritahu kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, yang mana datang 2 orang malaikat. Ada 2 malaikat yang turun. Satu malaikat yang duduk di kepala, dan satu lagi yang duduk di tepi kaki. Ceritanya lah, selepas ada sihir tersebut, pada tepi kaki. Lalu berkatalah malaikat yang berada di hujung kaki ini, maknanya ini adalah sihir daripada orang yang namanya Lubayd bin Al-A'sam. Dia sihir guna apa? Jadi malaikat yang yang di kepala tu tanya, di riwayat inilah, sihir guna apa? Daripada rambut-rambut dan juga sikat yang patah. Jadi rambut Nabi SAW yang gugur itu,
dan juga sikap yang patah telah diambil oleh orang orang Yahudi tersebut. Dia kata orang Yahudi yang mana di satu tempat yang namanya Zi Auran, tempat tersebut lah. Jadi dalam hadis tersebut kalau kita perhatikan, Rasulullah SAW telah pun meminta Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Al-Awwam dan Ammar bin Yasir untuk pergi ke satu kawasan fire lah, kawasan pergi cari benda tersebut sehinggalah jumpa alat yang digunakan untuk buat sihir tersebut. Jadi dalam bungkusan tersebut, bungkusan yang dijumpai oleh 3 orang sahabat tersebut, ada ada rambut-rambut yang gugur, ada sikat yang patah, dan juga ada potongan-potongan kayu lah, yang diikat dengan 11 ikatan. Yang ni yang maksudnya tu, kalau tengok dalam wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, maknanya maknanya diikat simpulan pada kayu tersebut, ditiup. Itu mungkin cara orang sihir. Banyak lagi cara lain lah. Dia maknanya kalau tengok orang bomo ni, yang satu je yang samanya dia akan tiup. Tak tahu begitu lah kot cerita-cerita apa dia akan tiup hembus sana hembus sini lah, tidak? Jadi mungkin itulah gambarannya. Nak beritahu oleh kerana 11 buat ikatan, dan 11 ikatan tersebut dia nak matikan ikatan macam mana? Dia ada cucuk jarum lah. Cucuk jarum. Jadi setiap kali baca muawwidatan, maka terurailah satu ikatan. Maknanya begitu. Okey, baik. Itu adalah riwayat yang mana kita tengok, walaupun riwayat ni ada yang menolaknya, tapi itu adalah riwayat tentang sebab nuzul dia. Jadi apa pendirian kita? Pendirian kita kalau disebut di sini adalah maknanya Allahu a'lam. Cuma nak bagi tahu faedahnya sama saja. Okey, baik. Kita terus pula pada wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan juga kita minta perlindungan kepada Allah SWT daripada hasad orang yang dengki. Ai wa min syarril hasidil ladzi yatamanna zawal ni'mah an ghairihi wa la yarda bima qasamahu Allah Ta'ala lahu. Yang mana kita ni biasa hidup dalam kehidupan kita ni, senang berlaku orang yang dengki, tak puas hati dengan kita. Dalam macam-macam perkara lah. Kita ada lebih ke sikit, dia dengki. Kadang-kadang dengki itu datang daripada kawan-kawan dekat dengan kita sendiri. Dia tak puas hati. Jadi kita minta perlindungan daripada orang yang hasad dengan kita, yang yatamanna zawalun ni'mah. Dia diharap supaya nikmat yang ada pada kita tu hilang nikmat tersebut. Dia tak setuju, dia tak redha. Orang yang dengki ni dia memang dia tak redha dengan apa yang telah Allah Ta'ala bahagikan kepada hamba-hamba yang lain. Maknanya setiap pada kita ni, apabila kita bangun pagi, maka Allah Ta'ala ni pun akan dah bahagikan beberapa perkara. Allah Ta'ala rezeki perkara kepada kita, yang mana orang yang dengki ni dia tidak redha dengan pembahagian Allah Ta'ala bagi pada kita. Wa inna makhtassat hadhihi al-umur al-arba'ah bil isti'adah. Kali amri ahamud dhunub allati yanbaghi at-tahdhiru minha wa hiya al-muhlikatu lil insan wa hiya min al-kaba'iri al-idraru bil al-khalqi wa sa'i bil ifsadi fil ardi was-sihr wal hasad. Di sini bila mana sebut daripada kejahatan orang yang hasad, dikaitkan juga tentang al-isti'adah. Muawwidatan ni daripada perkataan apa ni? Kalau kita kira minta perlindungan isti'adah. Jadi bila mana isti'adah, di sini para ulama tafsir telah menyebut ada 4 perkara yang mesti kita ni waspada. Kita mesti berwaspada daripada 4 perkara, yang mana perkara ini juga disebut sebagai al-muhlikatu lil insan, pembinasa bagi manusia. Ada 4 perkara, yang mana 4 perkara ni ada dosa besar. Satu, al-idrar bil khalq. Maknanya kita cuba untuk menghancurkan, maksud perbuatan untuk merosakkan sesuatu ini pada makhluk lah. Mana nak merosakkan macam mana tu umum lah. Wasa'yu bil ifsad fil ardi, dan usaha untuk buat kerosakan atas muka bumi. Okey, apa beza dengan nak menghancurkan dan juga usaha nak buat kerosakan?
Apa beza? Kalau yang buat kehancuran ini mungkin kita kata dari segi bahasa ni, kalau rosak dengan hancur je mana? Beza tak? Beza tak kan? Okey. Wasa'yu bil ifsad fil ardi ni buat kerosakan saja, buat kacau mungkin begitulah. Wasihru wal hasad. Dan juga sihir dan juga hasad nanti. Kita kena waspada. Wa kafa biha jaraimu yang bagi an yasta'ida minha al-mu'min. Dan cukuplah itulah antara jenayah-jenayah bahaya-bahaya yang kita sebagai orang beriman mesti minta perlindungan. Maknanya dalam 4 perkara tadi, yang 2 yang terakhir itu ada sihir dan juga hasad. Okey. Boleh. Jadi kesimpulan kepada keseluruhan surah Al-Falaq ini, kalau kita perhatikan, Allah SWT ni telah pun mengajar kepada kita tentang bagaimana cara kalau kita nak minta perlindungan. Dan cara yang terbaik adalah dengan membaca Al-Falaq dan juga An-Nas. Cara terbaik. Bila mana kita baca Al-Falaq dan An-Nas, dalam surah Al-Falaq yang mana disebut nama sebagai surah subuh, terjemahannya memberi gambaran malam tu, suasana malam tersebut itu adalah umpama keadaan yang keadaan yang akan menimpa diri manusia tu dalam keadaan apabila dia takut. Contoh, apabila ada bahaya-bahaya tertentu, keadaan bahaya tersebut umpama yang berlaku pada waktu malam. Waktu malam ni kita takut macam-macam perkara. Orang kita kata orang jahat, orang keluar dan sebagainya. Kalau siang kita lebih berani. Maknanya begitu. Jadi apabila kita membaca surah Al-Falaq dan juga An-Nas ma'uwidhatain, maka setiap kali kita baca dia akan umpama membawa satu sinar cahaya seperti mana waktu subuh tersebut. Cahaya tersebut orang nak nampak waktu subuh, ada rasa macam ni dah. Dia membawa ketenangan, kita dah mula gembira. Sekejap lagi nak cakap ni, kita dah gembira, umpama begitu. Jadi maknanya kalau kita dalam kehidupan kita ni, kita ada banyak kali berlaku dalam kehidupan kita, kita rasa takut, rasa tak tenteram dan sebagainya, maka Al-Falaq dan An-Nas apabila kita baca, dia dapat memberi ketenangan tersebut. Okey, baik. Itu tafsiran surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kita pergi pula kepada tafsiran surah Al-Ikhlas. Okey, sekadar nak beri gambaran dulu, kemudian siapa ada persoalan yang Al-Falaq dan An-Nas kita boleh tanya. Surah Al-Ikhlas Makkiyatun wa ayatuha 4 ayat. Surah ini surah Makkiyah dan ayatnya ada 4. Suratul Ikhlas Makkiyah wa qad tahaddathat an sifatillah jalla wa 'ala al-wahid al-ahad. Telah diceritakan dalam surah ini tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, bukannya yang maha esa, yang tunggal. Al-jami'u li sifatil kamal. Al-jami'u li sifatil kamal. Allah Ta'ala itu punya sifat-sifat yang sempurna. Sekarang ini persoalan dia, macam mana kita nak memahami Allah Ta'ala itu mempunyai sifat-sifat yang sempurna. Segala sifat-sifat yang sempurna itu ada pada Allah Ta'ala. Macam mana kita nak faham? Macam mana kita nak faham perkataan Qul huwallahu ahad. Ahad itu maknanya apa dia? Esa, satu. Satu di sini ulama tafsir sebut ada 3 keadaan. Makna satu tersebut ada 3 keadaan. Kita akan baca satu demi satu lah. Okey. Segi bahasa, seperti mana biasa kita tengok nak baca tafsir ni ada 2 perkataan-perkataan yang penting. Kita akan tengok sebab nuzul yang berkaitan dan juga tafsiran. Dari segi bahasa, ayat Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Yang pertama yang penting untuk kita faham adalah perkataan As-Samad. Perkataan As-Samad ni maknanya apa dia? Dalam terjemahan apa dia? Tunggal. Apa dia? Samad ni apa dia? Pergantungan. Pergantungan. Allahus Samad. Macam mana? Maknanya As-Sayyid al-maqsud fi qada'il hajat. As-Sayyidul maqsud fi qada'il hajat. Tuan punya, orang yang berkuasa yang dimaksudkan untuk apa ni, yang boleh menunaikan hajat kita lah. Maknanya kalau kita usaha macam mana sekalipun, kita mintalah tolong dengan makhluk mana sekalipun, hakikat yang boleh menunaikan hajat kita itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, kita hadapi masalah dalam pembelajaran, masalah dalam belajar, masalah dalam kerja.
kemudian kita minta tolong dengan kawan kita. Kita minta tolong dengan apa dia? Dengan guru ke dan sebagainya. Maka yang boleh memberikan tu fi qada'il hajat adalah Qur'ani. Quran, Mushaf. Setiap ada Mushaf. Okay, baik. Mana sih? As-sayyidul maqsud fi qada'il hajat. Kemudian yang pertama. Yang keduanya adalah perkataan kufuwan ahad. Perkataan kufuwan. Kufuwan itu pada perkataan al-kaf. Kafa, perkataan al-kaf. An-nazir wa syabih. An-naziru wa syabih. Maknanya Allah Ta'ala ni, kalau kita baca dalam ayat tu terjemahannya macam mana? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Macam mana? Jadi ada satu yang setara. Setara ni macam mana? Ada dua perkataan dalam bahasa Arab. Satu an-nazir. An-nazir ini yang umpama. Wasyabih, yang seumpama dengannya. Maknanya nak bandingkan memang sangat outstanding dari segi bahasa lah. Baik. Sebab nuzul. Sebab nuzul kata sebab nuzul suratul Ikhlas. Ruwiya anna ba'dal musyrikin ja'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Muhammad sif lana rabbak. Ini biasa yang riwayat yang masyhurnya adalah diriwayatkan daripada sebahagian kepada orang yang musyrik. Diriwayatkan sebahagian orang musyrikin telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka berkata, wahai Muhammad, gambarkan kepada kami, sifatkan kepada kami tentang bagaimana rupa Tuhan kamu. Sebab Tuhan tak nampak, jadi beri gambaran macam mana Tuhan. Ada riwayat panjang lagi disebut aminatahabi. Aminatahabi huwa au amin fiddah, au min yaqut dan sebagainya lah. Maknanya adakah daripada emas ke, daripada perak, macam-macam rupa lah. Sebab orang musyrikin ini dia buat Tuhan daripada benda-benda yang macam tu. Ada emas, perak, daripada yakut tu macam mana yakut. Kemudian amin zabarjat. Zabarjat ni tengok dalam bahasa Arab tu kata satu jenis perhiasan yang warna dia biru-biru kehijauan ataupun hijau kebiruan. Begitulah dia bercampur antara warna biru dan hijau. Apa orang yang macam orang perempuan beli batu-batu tu. Macam tu kan. Kalau yakut macam mana yakut? Okey, ceritanya kalau kita tengok dalam sebab nuzul ini, ada ceritanya adalah tentang daripada riwayat Imam Tabrani dan Imam Ibn Jarir At-Tabari. Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Hadis ni mana cerita peristiwa musyrikin tadi itu diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah. Seorang sahabat lah, Jabir bin Abdullah. Okey. Dalam cerita tersebut ada yang mengatakan bahawa musyrikin tersebut adalah Yahudi juga. Kalau ikut Imam Ibnu Abu Hatim mengatakan bahawa orang-orang yang datang tersebut yang untuk suruh gambarkan tentang bagaimana Tuhan itu ada orang Yahudi juga. Kata antaranya namanya Ka'ab bin Ashraf. Namanya Ka'ab bin Ashraf dan Huyai bin Akhtab. Ini satu riwayat lah. Mereka berkata kepada wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hai Muhammad, siflana rabbak. Sifatlah, gambar kepada kami tentang Tuhan kamu yang telah mengutuskan kamu. Itu satu, inilah beberapa riwayat yang ada. Okay, baik. Kita tengok segi tafsirannya. At-tafsiru qul huwallahu ahad ay qul ya Muhammad li haula'il musyrikin al-mustahzi'in. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang musyrikin tersebut. Maksud qul huwallah. Qul huwallah maknanya katakanlah wahai Muhammad. Kita jumpa qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Semuanya adalah katakanlah wahai Muhammad. Maknanya Allah Taala ni mengajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau surah Al-Falaq dan An-Nas cara nak minta perlindungan. Kalau surah Al-Ikhlas ni cara nak jawab tentang
orang tanya tentang Allah ni macam mana. Kalau kita kata segi logik akal kita, kalau orang yang bukan Islam tanya, bagaimana rupa Tuhan kita? Tak. Dalam keadaan kita sendiri pun tak nampak dan sebagainya. Tak ada siapa yang nampak gambaran Tuhan tu macam mana. Kita pun rasa macam nak gambarkan macam mana Rasa macam tak kuat ke hujahnya. Kita pun tak tahu nak gambarkan macam mana. Ada perasaan macam tu ke? Nak gambar macam mana? Okay. Dalam soal jawapan tentang tauhid ini ayat-ayat tauhid, kita tidak boleh memikirkan tentang kuat ataupun lemahnya jawapan yang kita nak berikan tersebut dalam segi dari segi logik akal kita. Kalau segi logik akal manusia, maka buktinya tidak kuat. Tak. Tetapi kalau kita yakin dengan Al-Quran Karim sebagai satu panduan yang benar, kalau kita jawab, kita kata mengikut teks struktur yang telah Allah Ta'ala ajar kepada kita, yang melampaui pada logik kita lah, maka insya-Allah Allah Ta'ala dia boleh bagilah. Mana kita jawab cukup. Okay, baca tunjuk surah Al-Ikhlas, baca terjemahannya macam mana. Jadi dalam cerita tersebut, katakanlah inna rabbil ladzi a'budu walladzi ad'uukum li ibadatihi. Ini tiga tafsiran. Sungguhnya Tuhan yang aku sembah ini. Kalau kata qul huwallahu ahad, maknanya segi tafsirannya, sungguhnya Tuhan aku ini Tuhan yang aku sembah. Kalau segi skripnya, kita pun sebut pertama nak jawab Tuhan yang aku sembah ini walladzi ad'uukum li ibadatihi. Kalau Rasulullah kata yang mana aku serukan kepada kamu untuk beribadah kepadanya, yang mana aku suruh kepada kamu untuk memperhambakan diri kepadanya. Ini cerita tentang Nabi SAW ini telah berdakwah menyeru kepada musyrikin, Yahudi dan sebagainya untuk masing-masing menerima Islam, memperhambakan diri. Jadi situasi tersebut diberi gambaran mana Tuhan yang aku sembah dan Tuhan yang aku ajak untuk kamu perhambakan diri, huwa wahidun ahad. Huwa wahidun ahad adalah Tuhan yang satu Maha Esa, la syarika lahu. Tuhan yang satu yang Maha Esa, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wala syabiha lahu wala nazir, tidak ada perumpamaan yang sesuai. Kita kena sebut begitu. Kita tak ada perumpamaan yang sesuai kita nak beri gambaran kepadanya. La fi dzatihi wala fi sifatihi, tidak ada perumpamaan yang sesuai bagi zatnya dan juga bagi sifatnya. Kita nak bezakan macam mana zat dengan sifat. Contoh, kalau kita ambil benda, kita ambil buah oren, buah limau macam mana, dia kata zatnya dia ada vitamin C. Contoh begitulah, zatnya dia vitamin C, ada apa-apa lagi yang lain-lain, itu zatnya. Kalau sifatnya rupanya warna oren dan sebagainya, bentuknya bulat macam tu, maknanya Allah Ta'ala ni segi zat dan juga sifat tidak ada digambarkan. Maknanya tidak ada itu. Kita kena sebut itu skripnya. Wala fi af'alihi, dan juga tentang af'alullah. Af'alullah ni kita kata macam mana kerja buat, macam mana Allah Ta'ala ni, af'alullah ni macam mana tindakan, cara Allah Ta'ala ni mengurus mentadbir alam. Macam mana Allah Ta'ala mentadbir alam, tak dapat nak digambarkan. Fahuwa jalla wa ala ilahun ahad, laisa kama yaz'umun nasara wa ya'taqiluna bit-tathlits. Tidak seperti yang didakwa oleh orang Kristian, orang Nasrani, yang mana mereka ni berpegang dengan konsep Trinity. Konsep Trinity kan, dia ada Allah, ada kemudian Maryam, Ruhul Kudus Ruhul Kudus ni Maryam, Jibril, kemudian lagi satu Jesus, anak Tuhan. Macam tu konsep Trinity. Sekadar nak recall balik masa Al-Ab, ayahnya, ada Allah Ta'ala itu sendiri, wal Ibn, dan juga anak Tuhan dan juga Ruhul Kudus. Tak sama seperti itu. Kenapa begitu? Wala kama ya'taqidul musyrikuna bi ta'addudil alihah. Okey, kenapa begitu kita akan jawab kejap lagi. Okey, kemudian tadi tak sama seperti mana yang didakwa oleh orang Kristian. Kemudian Allah Ta'ala juga tidak sama seperti apa yang dipegang oleh musyrikin, bi ta'addudil alihah. Gelaran musyrikin, perkataan musyrikin ni sendiri ataupun musyrikun,
adalah maknanya orang yang musyrik. Plural bagi perkataan musyrik. Musyrik ni orang yang menyekutukan, orang yang buat sekutu. Contoh, orang yang suka buat sekutu-sekutu ni macam mana? Buat macam mana nak buat? Kalau bahasa kita ni betul lah, boleh kan? Gambaran macam mana? Maknanya orang musyrikin ni berhala ni banyak. Berhala ni banyak. Jadi kalau kita kata riwayat yang pertama mengatakan Yahudi, riwayat kedua mengatakan yang minta suruh gambarkan itu adalah orang musyrik. Jadi ada dua riwayat, pertama dan kedua. Tak kira dah, kita boleh jawab untuk dua-dua. Satu jawapan kepada orang yang berpegang dengan konsep Trinity ke, Kristian ataupun Yahudi ke. Yang keduanya orang musyrikin. Jadi macam mana kalau orang musyrikin? Qala fit tashil, untuk memudahkan lah, untuk kita faham. Kita tengok dengar macam pusing-pusing lah. Sebab ni kita bukan macam kita yang kuliah kita ni bukan cara ceramah. Kalau cara ceramah tu dia boleh boleh terangkan dengan mudah begitu kan. Kalau cara talaki ni kita baca sesuatu. Baik. Dia kata qala fit tashil wa'lam anna wasfallahu ta'ala bil wahid lahu thalathatu ma'ani. Ketahuilah gambaran sifat Allah Ta'ala ni dengan satu ni dia ada tiga makna. Tiga makna. Wahid ni macam mana? Kulluha sahihatun fi haqqihi ta'ala. Semuanya adalah benar dari segi hak Allah Ta'ala itu sendiri. Pertama, satu, annahu wahidun la thaniya ma'ahu fahuwa nafyun lil adad. Allah Ta'ala ni satu, tidak ada dua. Tidak ada dua yang bersamanya, tidak ada yang kedua. Mana tidak ada dua, tidak ada tiga dan sebagainya. Fahuwa nafyun lil adad, menafikan bilangan. Maknanya satu yang menafikan bilangan, satu saja. Ini dalam apa ni, skop bilangan. Annahu wahidun la nadhira wa la syarika lahu. Annahu wahidun la nadhira wa la syarika lahu. Yang kedua ni pula, satu dari sudut tidak ada yang seumpama dengannya. Beza kan? Tidak ada yang sekutu, yang setara dengannya. Contoh, kama taqulu, seperti mana kamu kata fulanun wahidun fi asrihi ay la nazira lahu. Ada seorang lelaki pada zaman kamu tersebut, dia tidak ada tolak banding, dia outstanding lah. Mana begitu. Wasalith annahu wahidun la yanqasim wa la yataba'adhu. Yang ketiga ni adalah satu pada sudut Tuhan tersebut dia tidak tidak boleh dibahagikan. Mana contoh, satu saja, tapi dalam satu ni dia ada, kalau kita ada kulit ke isi ke sebagainya, ada juzuk dia pula, ada bahagian-bahagian. Mana satu Allah Ta'ala ni dia tidak ada bahagian-bahagian. Mana ada tiga, satu pada sudut bilangan, kedua satu pada sudut bandingan, ketiga satu pada sudut pembahagian dia. Wal muradu bis surati nafyu syarik. Yang dimasukkan dengan qul huwallahu ahad ini adalah satu di sini antara tiga ni yang mana satu? Adalah satu yang tidak ada syirik, tidak ada sekutu baginya. Bukan satu pada sudut bilangan, bukan satu pada sudut juzuk pembahagian. Okey, walaupun ketiga-tiga keadaan ini, ketiga-tiga gambaran ini adalah benar bagi hak Allah Ta'ala. Dia satu, yang jawapannya adalah nafi syirik. Raddan 'alal musyrikin wa qad aqama Allahu fil Qur'ani barahin naqati'atan 'ala wahdaniyatihi ta'ala. Wa dzalika katsirun jiddan. Dan Allah Ta'ala juga telah sebut penerangannya. Satu tu bagaimana dalam Al-Quran ini, dalam pelbagai ayat. Maknanya orang kata apa, surah Qul Huwallahu Ahad ini, surah Al-Ikhlas ini, dia juga diterangkan oleh banyak lagi ayat-ayat yang cerita tentang keesaan Allah Ta'ala dalam Quran sendiri. Maknanya kalau kita baca ayat-ayat lain, itu pun itulah maknanya, itu pun itulah penerangannya lah, senang ceritanya begitu.
Maknanya kalau orang kata, ada pandangan ulama mengatakan bahawa kalau diturunkan surah Qul Huwallah satu surah sahaja pun dah cukup untuk menggambarkan Allah Ta'ala tu macam mana. Kalau kita tak dapat nak menerangkannya macam mana, kita bacalah apa-apa ayat yang menceritakan tentang keesaan Allah Ta'ala. Itulah penerangan bagi surah Al-Ikhlas. Ini kata ulama tafsir di sini. Okey. Contoh antara ayatnya, qauluhu ta'ala, "Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata." Sebenarnya ayat ni tak? Kalaulah di sana tu ada dua Tuhan, kan? Selain Allah Ta'ala ada dua Tuhan, alihat illallah la fasadata. Nescaya akan hancur lah. Maknanya bukan Allah Ta'ala sahaja, ada dua Tuhan itu, nescaya akan hancur. Segi logik akal tu itulah. Bila mana ada dua tuan bagi benda, dua yang berkuasa untuk mengetuai ke, mesti akan berlaku masalah. Masing-masing mengaku ketua dan sebagainya. Okey. Kemudian ayat lain pula adalah laukana ma'ahu alihatun kama yaquluna idza labtaw ila yadil arsy sabila. Ini cerita tentang kalau ada banyak Tuhan seperti mana yang dikatakan, nescaya apa akan berlaku. Ayat Quran. Satu gambaran tentang dunia akan binasa, kemudian arasy kita ni akan binasa. Macam mana nak banyaklah ayat-ayat yang lain. Kita perlu kata Allahus Samad pula. Allahus Samad. Okay. Allahus Samad ay huwa jalla wa ala al-maqsudu fi qada'il hawaij ala dawam. Maksud Allahus Samad sebagai tempat yang bergantung, al-maqsudu fi qada'il hawaij ala dawam. Okey. Selama-lamanya apabila kita ni memerlukan pertolongan untuk kita ni dan tempat untuk kita bergantung, selama-lamanya adalah yang hakikatnya yang sebenar itu adalah Allah Ta'ala itu sendiri. Bukannya manusia ataupun makhluk-makhluk lain. Kalau doktor ni, kalau contoh pesakit gantung pada doktor. Doktor pula mungkin ada alat bantuannya adalah ubat-ubat ke ataupun mesin-mesin ke. Kalau mesin ni pula dia bergantung pada elektrik ke macam mana ke, last kali dia akan kembali balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikatnya begitu. Baik, itu adalah segi bahasanya. Maknanya yahtaju ilaihi al-bashar wa huwa mustaghnun 'anil alamin. Okey, qala al-Alusi, al-Imam al-Alusi dalam tafsirnya, as-samadus sayyidul ladzi laysa fawqahu ahad. Okey, kalau kita ni, kita buat contoh tadi, kalau pesakit ni dia bergantung pada ini, yang doktornya bergantung pada ini dan sebagainya, sampailah yang asal dia, yang nombor satu itu Allah Ta'ala. Jadi Imam Al-Alusi pun sebut begitu, yang mana tahapnya Allah Ta'ala ni As-Samad ini adalah tidak ada yang di atasnya. Alladhi laisa fawqahu ahad. Tidak ada sesuatu yang berada di atas. Selepasnya apa? Allah Ta'ala apa ni? Tak ada. Allah Ta'ala bergantung dengan apa? Tidak ada. Jadi itulah tempat yang terakhir, yang mana semua manusia ni memang semuanya berhajat, semuanya bergantung kepada Allah yang As-Samad, yang mana tidak ada yang di atasnya kalau ikut Imam Al-Alusi. Kemudian lam yalid walam yulad. Lam yalid ni macam mana segi terjemahannya? Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak beranak tu macam mana? Tidak akan ada ayat ni. Kalau lam yalid walam yulad, ini kembali pula kepada ni yang wahid yang ketiga tadi, yang tidak ada juzuk-juzuk, tidak ada pembahagian sebagainya. Walaysa lahu abna'un wa banatun. Allah Ta'ala ni tidak ada anak sama ada lelaki ataupun perempuan. Tidak ada anak sama lelaki ataupun perempuan. Fakama huwa muttasifun bil kamalat fa innahu munazzahun 'anil naqa'is.
Sebagaimana Allah Ta'ala ini disifatkan dengan sifat-sifat kesempurnaan, yang mana Allah Ta'ala ini suci daripada sebarang kekurangan. Okay, gambarannya disebut lam yalid wa lam yulad. Contoh segi logik akal manusia lah. Apabila seseorang itu beranak dan sebagainya, maka bila mana dia ada bandingan, semuanya beranak, semuanya diperanakkan, orang boleh cakap pasal orang itu, orang ni dan sebagainya. Dia ada bandingan, ada yang kurang, ada yang lebih, ada yang senang, ada yang susah. Kan ada yang kalau contoh dalam konteks anak pula, anak dia ni cantik sikit ke, ni kurang cantik ke, boleh dibanding-bandingkan. Jadi benda-benda yang sebegitu, bila mana boleh dibanding-bandingkan, dia akan lebih banyak membuka pada sifat kekurangan dan sebagainya. Itu segi logik akal lah. Jadi di sini maknanya kalau kita nak beri gambaran, cukup sekadar kita sebut bahawa Allah Ta'ala ini adalah sempurna dengan semua sifat-sifat kesempurnaan, cukup semuanya, dan suci daripada sebarang bentuk kekurangan. Qala al-mufassirun fil ayati raddan ala kullu man ja'ala lillahi walada. Ayat ini, lam yalid ini adalah ditujukan untuk menolak orang-orang yang mengatakan bahawa Allah Ta'ala ni ada anak. Lam yalid wa lam yulad. Seperti mana orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan bahawa anak Allah Ta'ala ni siapa dia? Uzair ibn Allah. Kal Yahudi fi qawlihim Uzair ibn Allah, wan Nasara qawlum al-Masih ibn Allah. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah Ta'ala. Kalau orang Kristian pula, orang Nasara mengatakan bahawa Al-Masih itu, Nabi Isa itu adalah anak Allah Ta'ala. Jadi ayat lam yalid ini ditujukan kepada dua ni. Satu agama Yahudi, keduanya agama Kristian. Kalau misalnya kita ni berkawan dengan kawan yang non-Muslim, Chinese ataupun Indian, yang Kristian, yang Yahudi tidak ada lah kan, yang Kristian. Kalau berlaku keadaan yang mana perlu berbincang sebagainya, cukup sekadar kita menjawab ikut skrip ni lah. Tak perlu kita nak kalau kita ada kemampuan nak cerita panjang lagi, itu cerita lah. Tapi yang ni pun dah mengikut apa yang Allah ajar ni pun dah sangat memadai. Okey, ya'taqidu an-nasara bi anna al-ilah thalathatu aqalim, al-ab wal ibn wa ruhul qudus. Kita dah sebut tadi, orang Kristian ni dia berpegang konsep Trinity tadi. Itu ada Tuhan yang ayah, yang anak, dan juga Ruhul Qudus. Wa hiya aqidatu at-taqlid allati asyara ilaiha al-Qur'an al-Karim biqaulihi. Okey, perkara ni yang Kristian ni juga telah disebut dalam Quran. Siapa yang pernah baca Quran, dia akan jumpa ayat ni. Wa hiya, ayatnya apa dia? Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha. Ni dalam akhir surah An-Nisa. Dalam cari dalam 2-3 buku surat terakhir surah An-Nisa, kita akan jumpa orang tersebut. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha wa ma min ilahin ilahun wahid. Okey, boleh. Kalau kita tengok segi susunan surah, sebelum kita pergi lagi, surah An-Nas, surah Al-Falaq, kemudian surah Al-Ikhlas. Mula Al-Ikhlas dulu, dari segi susunan yang nombor 112 atau 13 surah Al-Falaq atau 14 surah An-Nas. Kenapa susunannya begitu? Kita pun tak tahu kenapa. Kenapa susunannya begitu. Tapi kalau kita tengok segi ayatnya dari terjemahan yang ada, surah Al-Ikhlas itu mula cerita tentang Allah Ta'ala yang Maha Esa dan tempat bergantung yang ada hanya Allah Ta'ala sahajalah yang paling tinggi kedudukannya. Kemudian baru Al-Falaq dan An-Nas itu cerita tentang suruh kita cara untuk kita minta perlindungan dan bergantung pada Allah Ta'ala. Okey, mungkin kita boleh, kalau kita tengok secara tak langsung, kita boleh relate, kita sambung kembali. Okey, kemudian dalam tafsiran ini juga lam yalid, lam yalid ini juga ada beberapa perkara lagi yang disebut. Selain daripada ditujukan kepada orang yang orang Yahudi dan juga Kristian, juga disebut tentang kisah
musyrik al-Arab. Kalaulah orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah Ta'ala, orang Kristian mengatakan bahawa Masih itu anak Allah Ta'ala, orang musyrikin pula, wa musyrikil Arab fi za'mihim al-kadhib anna al-malaikata banatullah. Orang musyrikin Arab pula mengatakan, mendakwa bahawa Allah Ta'ala tu ada anak-anak juga. Tapi siapa anak Allah Ta'ala? Malaikat-malaikat. Malaikat itu adalah anak perempuan Allah Ta'ala. Maknanya ada 3 golongan yang ditujukan. Faradallahu Ta'ala 'alal jami', maka Allah Ta'ala ni menolak ketiga-tiga golongan tadi, semua tadi. Dan maknanya ketiga-tiga yang asalnya lah. Jadi semua yang lain daripada itu semuanya ditolak. Lam jadi tidak beranak. Lam jadi fi annahu laysa lahu walad. Kenapa? Apabila kita sebut ada anak itu datang daripada jenis ayahnya ataupun jenis mak dia. Maksud satu juzuk daripada mak ataupun ayah dia. Tak, kata begitu. Kalau ada juzuk ini maknanya dah satu sifat kekurangan. Kekurangan ini adalah mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tu okey. Pergi lagi. Walam yulad. Lam jadi walam yulad. Ai walam yulad min abin wala um. Allah Taala ni tidak diperanakkan sama ada daripada ayah ataupun ibu. Kenapa begitu? Walam yulad. Okey, li'anna kullu mauludun hadithun. Kenapa setiap benda yang dilahirkan ni sifatnya adalah baru. Ni dah masuk perbincangan tauhid ni, dia macam dalam. Allah Ta'ala kan ada sifat yang qadim. Qadim ni maknanya apa dia? Lama kita kata. Dahulu kala lah. Qadim. Jadi maknanya tidak ada yang lebih lama berbanding Allah Ta'ala. Tidak ada yang lebih awal berbanding Allah Ta'ala. Maknanya kalaulah kita kata Allah Ta'ala ni boleh terima akal, Allah Ta'ala ni diperanakkan, diberanakkan oleh sesuatu, maka sifat Allah Ta'ala itu baru. Ada yang lebih lama. Kenapa? Setiap benda yang lahir itu mauludun hadithun. Wallahu Ta'ala qadimun azaliyun. Allah Ta'ala ni adalah Tuhan yang qadim dan juga azali. Makna azali ni apa dia? Kita biasa rasa sejak azali. Macam mana ni? Tak tergambar oleh kita lah. Fala yasihu ay yakuna mauludan wala ay yakunu lahu walidun. Jadi maka kata ulama tafsir, maka mustahil kan sesuatu yang dilahirkan itu dia tidak ada ayah. Macam mana ni? Sesuatu yang dilahirkan, contoh lahir. Kata tapi Tuhan ni tak ada ayah. Dia kata Allah Ta'ala ni tidak ada ayah atau ibu. Jadi maka nak sebut di sini, maka tidak sah. Maka tak boleh kita kata bahawa setiap yang lahir itu melainkan dia ada ayah. Jadi kata macam mana? Lam yalid wa lam yulad. Kalau kita bincang cara bincang tu macam mana? Pusing-pusing tadi. Okey. Yang asalnya lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak diperanakkan. Yang hujah-hujah ulama tafsir tadi adalah sekadar kita kata untuk bagaimana kita nak faham lam yulad tidak boleh diperanakkan tadi. Nak faham macam tu je. Maknanya kalau berlaku suasana perbincangan, kalau diperanakkan, maka ada yang lebih lama. Sedangkan Allah Ta'ala ni sifatnya qadim, azali. Kalau sesuatu yang beranak ni juga, automatik dia mesti ada ayah. Dan mustahil bagi Allah Ta'ala ni ada ayah. Maka bila mana mustahil bagi Allah Ta'ala ni ada ayah, maka mustahil diperanakkan juga. Maknanya begitu. Wa qad nafat al-ayatu anhu ta'ala ihatatun nasab min jami'il jihad. Maknanya ayat di sini adalah ayat lam yulad ini pula adalah bertujuan untuk menafikan Allah Ta'ala ini mempunyai nasab, keturunan daripada mana-mana sudut sekalipun. Maknanya daripada sudut yang sebelum ke, daripada ibu bapa ke, ataupun daripada nasab yang selepasnya ke, tidak ada. Maknanya ayat ini juga menafikan nasab.
menafikan anak, menafikan nasab. Fahuwal awwalul ladzi la ibtida'a li wujudi. Allah Ta'ala ni Tuhan yang pertama yang tidak ada permulaan bagi kewujudannya. Tidak ada permulaan bagi kewujudannya. Tak tergambar oleh kita lah. Al-qadimul ladzi kana wa lam yakun ma'ahu syai'un ghairuh. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad, ayat terakhir. Ai wa laysa lahu jalla wa ala mathil. Tidak ada bagi Allah Ta'ala tu mathil, wala nazir, wala syabih ahadun min khalqi. Mana kalau kita nak menggambar Allah Ta'ala ni dengan sesuatu daripada makhluk kita ni, tidak ada satu pun yang sama. Allah Ta'ala ni tidak mempunyai bandingan, perumpamaan daripada makhluk-makhluknya. Wala fi dhatihi, wala fi sifatihi, wala fi af'alihi. Sama ada pada sudut kejadian makhluknya, ataupun pada sudut zat-zat yang ada pada makhluk, ataupun pada sifat-sifat daripada makhluk, ataupun pada perbuatan yang ada pada makhluk. Maknanya apa yang makhluk buat, contoh perbuatan tertentu, sifat tertentu, semuanya tidak sama bagi Allah Ta'ala. Bagaimana firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Maka tidak ada yang seumpama dengan Allah Ta'ala, sesuatu pun yang sama Allah Ta'ala. Qala Ibnu Katsir, huwa malikun kullu syai'in wa khaliq. Wa khaliquh. Allah Ta'ala ni adalah malik, raja bagi segala sesuatu, pemilik bagi segala sesuatu. Dan Allah Ta'ala ni yang pencipta. Wa fa kaifa yakunu lahu min khalqi nazirun yusami aw qaribun yudani. Okey, setakat bincang surah Al-Ikhlas kan. Ini mungkin biasa kalau kita biasa baca tafsir surah Al-Baqarah dulu, kita dengar tafsir Al-Baqarah, kita nampak sendiri apa benda yang kita nampaklah manfaatnya apa dia. Kalau surah Al-Ikhlas ni kita pun tak tahu apa benda yang aku nak pegang sebenarnya, ataupun hanya sekadar dengar sahaja. Surah Al-Ikhlas ni adalah surah yang berkenaan tentang bagaimana kita nak kuatkan akidah kita, soal tentang iman lah ni. Dan iman ni pun benda yang tak nampak. Dia sangat abstrak. Ada kata iman ni benda yang akidah kita ni, ataupun beriman tu macam mana dengan Allah Ta'ala, dia sangat abstrak dan sebegitu. Maka cara-cara yang ada pun begitulah. Ni benda kalau tak dapat tidak, memang tak ada jalan lain lah. Dia bukan boleh buat contoh Al-Falaq dan An-Nas, kita boleh praktikal juga. Baca Al-Falaq boleh An-Nas. Kalau surah Al-Ikhlas ni, praktikal ni tak nampak secara direct. Betul tak? Kalau kita baca Al-Ikhlas macam mana tadi, pergantungan tu macam mana, satu tu macam mana, semua benda ni kita nak tak nak kita kena fikir juga. Kita kena gambarkan, tak ada jalan lain. Ni adalah untuk kita kata menguatkan akidah kita tu sendiri. Jadi ada beberapa perkara tadi. Ahad itu perbincangan tentang satu, kemudian As-Samad perbincangan tentang pergantungan, kemudian dia tentang beranak dan juga diperanakkan. Kalau apa dia tadi? Kalau yang beranak dan diperanakkan ini cerita tentang nak jawab kepada orang Yahudi, Kristian dan juga musyrikin Arab. Kalau yang terakhir pula, yang tidak ada yang sekufu, yang setara dengannya itu macam mana? Ataupun perbincangan tafsir kita surah Al-Ikhlas ni tak nampak nak ke mana, jadi lost macam tu je. Nampak tak? Itu memang sifat dia begitu surah tu. Okey, boleh kita buka kepada persoalan. Sama ada untuk surah sekejap dalam sekitar 5 minit, untuk surah Al-Falaq ataupun An-Nas kalau ada, ataupun surah Al-Ikhlas ni sendiri, ataupun surah Al-Ikhlas ni tak tahu nak tanya apa, ataupun tak tahu lebih jauh, cukup. Kalau Al-Falaq dan An-Nas macam mana? Okay, tak ada apa tak ada apa, insyaAllah kita akan berhenti setakat ni. Tak ada apa yang anda tanya. Mudah-mudahan Al-Falaq dan An-Nas ini kita dapat dapat praktikkannya.
Kalau ada sebab nuzul bagi surah Al-Falaq, cerita tentang sihir tersebut, walaupun ada khilaf di kalangan ulama. Sihir tersebut, sihir ataupun hasad ini, kita boleh leraikannya dengan cara baca Al-Falaq An-Nas atau Al-Qur'an. Yang mana Al-Falaq An-Nas itu dia ada keseluruhannya ada 11 ayat. Dan kita bacalah. Mana secara konsep berdasarkan pengajaran bagi dulu surah Al-Qur'an ini, setiap kali kita baca Al-Falaq An-Nas baca berkali-kali, semakin akan dileraikan kita daripada sebagai bentuk orang yang hasad kita ataupun orang nak sihir kita lah. Jadi bukan hanya kita kata berlaku masalah yang pasti hanya kita baca Al-Falaq An-Nas, tetapi dalam apa-apa keadaan sekalipun kita boleh baca Al-Falaq An-Nas, insya-Allah dapat perlindungan tadi lah. Okay, baik. Allah Alam, kita pun tak tahu siapa yang hasad dengan kita pun tak tahu siapa yang sihir kita ke, Allah Alam. Tapi kita kalau baca itu insya-Allah senang. Tapi janganlah pula menjadikan itu sebagai satu alasan untuk kita asas mayam je. Rakaat pertama Al-Falaq Al-Qur'an. Al-Falaq. Ayat lain tak makan, katanya untuk perlindungan muawwidhatan. Tak boleh macam tu kan. Jadi mudah ada manfaatnya tafsir Hadratul Qadar, Musafa untuk Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Wa liqali hadza astaghfirullah alazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, minggu depan kalaulah ada kuliah lagi lah, kalau ada kuliah lagi kita akan masuk hadis lah. Hadis pula, hadis yang satu hadis saja. Okay, baik.